around our air. If only every breath could be protected. Now, it can be. This is Atmosphere Sky. Fully connected, always alert. Sky defends against the unseen threats, removing the smallest impurities and slightest odors. Meticulously engineered, powerful, and energy efficient. Sky is more than a filter. It's a gatekeeper, providing purified air refined for life, so you can breathe as you were born to. Atmosphere Sky, air without compromise. Okay, alhamdulillah kita selesai tengok satu video lah, video sebagai pembuka kepada majlis pada malam ni. Okay, seterusnya insyaAllah kita akan memperkenalkan kita punya speaker hebat pada malam ni. Okay, kita punya speaker hebat adalah seorang ENT specialist ataupun pakar ear, nose and throat lah untuk bahasa mudah dia. Jadi berkhidmat di sebuah pusat kerajaan, satu pusat kesihatan kerajaan, dan beliau sangat berpengalaman dalam menggunakan ataupun sebagai pengguna setia lah kepada produk Atmosphere Sky ni. Jadi malam ni sebab sebelum ni kalau ikutkan perkongsian yang sebelum ni, apa yang dia cerita, apa yang kita punya speaker cerita, dia pernah ada anak beliau pernah ada masalah dengan pernafasan. Ada kerap kali masuk hospital, selalu masuk hospital dan sebagainya, dan sampai satu masa terfikir macam mana untuk memberi kualiti yang lagi baik kepada anak-anak beliau. So bila survey semua-semua tu, bila tengok semua-semua tu dan buat kajian dan sebagainya, bila buat kajian dan studi berkenaan dengan amplifier, keputusan yang dibuat adalah untuk memilih ATSK lah. Kenapa ATSK? Malam ni beliau akan cerita berdasarkan scientific evidence dan sebagainya. That's why the best yang beliau pilih. Jadi speaker kita ni adalah seorang ENT specialist. Saya sangat berpengalaman dalam menggunakan serta pernah buat kajian sendiri juga berkenaan dengan produk malam ni yang speaker akan share lah. Jadi insyaAllah tanpa menanggungkan masa lagi, insyaAllah kita teruskan, kita serahkan majlis kepada speaker hebat kita, Mr. Salman, insyaAllah. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ibrahim di atas introduction yang insyaAllah akan sama-sama kita pada malam ini. Bukan saya kata saya orang yang paling berpengalaman, tapi insyaAllah kita akan share apa yang kita pernah lalui, yang saya sendiri pernah lalui sebagai seorang pakar ENT dan juga mungkin sebagai seorang ayah kepada anak yang pernah menghadapi masalah kesihatan. Okay. Jadi saya lalukan semua yang hadir, dan kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh type 1 di ruangan chat. Okey, so jelas semua ya, alhamdulillah. Okey. Okey, jadi saya akan share saya punya skrin insya-Allah untuk kita sama-sama tengok lebih lanjut lah. Okey. Jadi semua boleh nampak saya punya skrin sekarang. Okey. Jadi alhamdulillah Allah Taala pertemukan kita dalam satu platform online untuk saya berkongsi sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni berkenaan tentang satu produk yang saya kira agak penting untuk kita sebagai seorang yang concern ataupun mengutamakan kesihatan kita. Untuk sekurang-kurangnya kita kena ada knowledge ataupun ada ilmu berkenaan tentang masalah kesihatan yang ada di sekeliling kita, terutamanya udara,
dan bagaimanakah kaedah untuk kita merawat ataupun menapis ataupun membersihkan udara di sekeliling kita. Kerana apa? Kerana kalau kita nak bincang tentang masalah udara ni, sebenarnya perbincangan tentang masalah udara ni jarang diketengahkan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, kebanyakan pada kita akan fokus kepada masalah pemakanan. Sama ada masalah obesiti, masalah pemakanan yang tidak sihat dan sebagainya. Jarang sangat orang bercerita tentang masalah udara. Jadi sebabkan oleh perkara itu, saya rasa untuk sesi malam ni adalah sesi yang agak penting lah untuk saya highlightkan beberapa isu berkaitan tentang kesihatan udara. Kerana apa? Kerana dalam pengalaman saya sebagai pengamal perubatan, terutamanya yang berkaitan dengan bidang ENT ni, banyak saya jumpa masalah pesakit yang datang dengan masalah masalah saluran pernafasan. Kenapa? Kerana saluran pernafasan kita ini dia terdedah kepada masalah yang ada dalam udara. Sekiranya udara bermasalah, maka saluran pernafasan kita akan menghadapi masalah. Jadi banyaklah dalam praktis perubatan saya jumpa mereka menghadapi masalah allergic rhinitis, masalah sinusitis. Semua itu adalah berpunca daripada udara yang tidak elok, ditambah pula dengan imuniti tubuh badan pesakit tersebut yang berada pada tahap yang tidak optimum, maka mereka mudah untuk mendapat jangkitan di bahagian saluran pernafasan atas. Begitu juga kalau kita tengok masalah kanser yang melibatkan sinus, melibatkan nasopharynx, dan juga masalah kanser paru-paru dan sebagainya, itu juga banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Jadi kadang-kadang kita tanya apakah puncanya? Kita tertanya-tanya. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita hanya tahu, kita hanya melihat insiden tersebut, tetapi kita terlupa untuk melihat punca tersebut. Sekiranya kita boleh tahu apakah puncanya, mungkin di sana kita boleh berusaha untuk mengelakkan daripada punca-punca tersebut, sekiranya kita terdedah kepada perkara tersebut. Dan satu lagi yang menarik perhatian saya berkenaan tentang penapis atau perawat udara ini, ialah pada awal-awal saya mengkaji tentang perkara ini adalah disebabkan oleh anak saya sendiri yang menghadapi masalah pernafasan. Saya kira ramai di antara mungkin ibu ayah yang ada di sini, mungkin ada anak-anak yang mungkin ada masalah pernafasan yang sensitif, mudah terkena jangkitan, lebih-lebih lagi yang pergi ke tadika, yang kita kata apa, mudah mendapat batuk sesama berjangkit daripada rakan-rakan tadika dan rakan-rakan di sekolah. Jadi apakah langkah yang kita boleh bantu anak-anak kita ni? Dan saya nampak salah satunya adalah dengan merawat udara yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita merawat udara yang berada di sekeliling kita, insya-Allah kita mengurangkan risiko jangkitan tersebut. Dan alhamdulillah saya tengok perkara tersebut menjadi terbukti yang saya sendiri tengok di dalam ahli keluarga saya. Selepas kita menggunakan perawat udara ini, alhamdulillah beberapa masalah kesihatan itu dapat dikurangkan, alhamdulillah. Okay, jadi saya akan sharing pada malam ini adalah bertajuk tips pemilihan perawat udara. Apakah komponen-komponen ataupun item-item yang penting yang menunjukkan kepada kita perlu kepada perawat udara. Sebab ramai orang dia tidak merasakan keperluan tersebut. Dia tak rasa macam dia perlu mendapatkan perawat udara sehinggalah dia mendapat masalah kesihatan, masalah jangkitan paru-paru dan sebagainya. Tapi sebelum ianya berlaku, kita kena kenal dulu apa ancaman yang ada di sekeliling udara kita, dan sebab kebanyakannya yang ancaman tersebut kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi sebab itu kita perlukan ilmu, dan dengan ilmu tersebutlah yang kita akan menjadi panduan kita, sama ada kita perlu ataupun kita tidak perlu perkara tersebut. Dan setelah saya buat pembacaan, kajian dan sebagainya, memang saya nampak ianya sangat perlu. Jadi apakah poin-poin ataupun keperluan ataupun ancaman yang ada yang berada di sekeliling kita, insya-Allah saya akan kongsikan pada malam ini. Okey, jadi kalau kita tengok realiti di sekeliling kita, kita bukan berada dalam satu dunia yang bersih. Lebih lagi kalau kita duduk di ibu kota, kita duduk di berhampiran dengan kilang-kilang, dan perkara ini bukan satu perkara yang tidak diketahui umum. Semua orang tahu bahawa keadaan udara kita ini sangat tercemar.
Dan alhamdulillah kalau kita tengok mungkin di pantai timur, kita tak berapa perasan sangat perkara ini. Sebab apa? Sebab kita duduk di tepi pantai. Macam saya sendiri duduk di tepi laut. Jadi kita tidak terdedah sangat dengan pencemaran udara sebagaimana mereka yang duduk di ibu kota. Tapi kalau mereka yang duduk di ibu kota yang besar, suasana begini adalah satu suasana yang biasa. Kita boleh nampak setiap hari. Dan lama kelamaan perkara ini akan memberi kesan kepada masalah kesihatan kita. Dan WHO sendiri telah membuat kajian bahawa kebanyakan daripada bandar-bandar besar mempunyai ataupun mengalami masalah air pollution ataupun pencemaran udara lebih daripada 80%. Jadi ini satu perkara ataupun satu fakta yang membimbangkan kita. Dan kalau kita tengok Islam sendiri ataupun Allah SWT sendiri menggambarkan udara ini sebagai satu nikmat. Dan barang siapa yang tidak mendapat nikmat tersebut, dia berada dalam keadaan terseksa ataupun azab. Dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala sebut, Bismillahirrahmanirrahim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak berikan hidayah padanya, maka Allah Ta'ala akan membuka jiwanya, membuka dadanya untuk Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala berkendakkan kepada dia kesesatan, Allah Ta'ala akan jadikan dada dia sempit dan juga susah untuk bernafas seumpama dia naik ke atas langit. Maknanya di situ kita nampak perumpamaan yang Allah Ta'ala gambarkan betapa kesempitan ataupun kesusahan untuk bernafas itu, untuk mendapatkan udara itu adalah salah satu daripada azab Allah SWT. Dan azab tersebut digambarkan sebagai kesesatan. Mana orang yang Allah Ta'ala sesatkan ini, Allah Ta'ala akan jadikan dada dia sempit, dada dia susah untuk bernafas, dalam erti kata lain susah untuk menerima hidayah, seumpama mereka ini naik ke langit. Di situ kita nampak juga Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita akan ada beberapa, kita panggil apa, tekanan, perbezaan tekanan udara di setiap lapisan. Ketika ini tak ada kajian lagi berkenaan tentang perkara tersebut, ini adalah kita panggil mukjizat Al-Quran berkenaan tentang udara yang berada di sekeliling kita. Dan kalau kita tengok, disebabkan oleh masalah ini, seluruh dunia berfikir bagaimana dia nak mencuci ataupun nak merawat udara yang berada di sekeliling dia. Biasanya perkara-perkara macam ni dikaji oleh negara barat, negara-negara yang bukan Islam lah. Kerana apa? Kerana mereka sentiasa cuba untuk improve kehidupan dunia mereka. Jadi kalau kita tengok di sini, China sendiri pernah masih menggunakan satu perawat udara yang besar di tengah-tengah bandaraya. Maksudnya bukan dekat rumah, tetapi dalam bandaraya mereka ada satu air purifier yang besar yang menyedut udara yang berada di sekeliling. Seterusnya udara tersebut akan dibersihkan dalam setiap tingkat, dan dia akan keluar balik udara tersebut sebagai udara yang bersih. Jadi mereka sedar kepentingan udara yang bersih. Walaupun negara mereka mungkin tercemar, kita tahu China sebagai negara industri yang besar, tapi mereka usaha juga untuk membersihkan udara yang berada di sekeliling mereka. Maka kita sepatutnya tengok perkara tersebut dan kita belajar daripada mereka. Apakah kaedah ataupun cara mereka untuk membersihkan udara yang berada di sekeliling mereka. Dan kalau kita sebut tentang pencemaran udara ni, ianya bukan semata-mata habuk yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Jadi kalau kita tengok dalam apa yang saya tunjukkan graf ini adalah saiz habuk ataupun partikel-partikel yang berada dalam udara kita. Ianya bukan semata-mata benda yang boleh dilihat dengan mata kasar. Banyak di antaranya adalah bersaiz 0.0 mikron. Maksudnya dia terlampau halus, dan kalau kita nak gambarkan saiznya, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini bagaimana rambut itu, kalau tuan-tuan bayangkan, dibelah kepada 40. Rambut itu sendiri bersaiz 50 mikrometer. 50 mikrometer. Dan apa yang kita bincangkan pada malam ini adalah satu bahan berbahaya yang bersaiz PM, kita panggil particulate matter 2.5, iaitu kurang daripada 2.5 mikron. 2.5 mikron ini adalah seumpama satu rambut dibelah kepada 40. Kalau PM10 ini satu rambut dibelah kepada 5, kemudian dibahagi lagi 4. Maksudnya 20. Mana satu rambut dibelah 20, itulah yang kita nak bincangkan malam ni. Jadi kalau kita boleh bayangkan
kita panggil apa, kita biasa dengar di akhirat nanti rambut akan titian siratul mustaqim akan rambut dipotong pada 7. Maknanya apa yang kita bincang pada malam ni, maknanya tak mustahil lah rambut itu dipotong pada 7. Kerana apa? Kerana apa yang ada yang di sekeliling kita sendiri pun lebih halus daripada rambut. Lebih halus daripada rambut, iaitu bersaiz kurang daripada 2.5 mikron. Bayangkan satu rambut dibelah kepada 40. Dibelah kepada 20. Okey. Jadi inilah yang setiap hari masuk ke dalam paru-paru kita, yang setiap hari melekat di dalam saluran pernafasan kita, maka tidak hairanlah bermacam-macam penyakit yang timbul. Kerana apa? Kerana tubuh badan kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala untuk menghalang ataupun mengeluarkan kembali bahan-bahan benda asing ini. Jadi sebab itulah kalau kita tengok berlaku batuk sesama itu sebenarnya adalah tubuh badan kita nak reject perkara tersebut. Jadi semakin banyak habuk, semakin banyak batuk, semakin banyak sesama, dan semakin lama imuniti badan kita akan semakin menurun dan jangkitan akan berlaku. Jadi sebab itulah kita kata bermula dengan daripada sehalus habuk yang sekecil serambut dibelah 20, maka kita akan dapat banyak masalah kesihatan. Dan kalau kita tengok di sini, ini adalah contoh habuk yang terperangkap di dalam penapis udara. Kalau tuan-tuan perempuan bayangkan yang diperangkap ataupun yang termasuk dalam habuk-habuk ini diperangkap ataupun masuk dalam paru-paru kita. Jadi kalau boleh dibayangkan macam tu, maka kita akan dapati ianya bukan satu yang perkara yang elok lah. Sebab itulah dia boleh, kalau kita boleh tapis perkara tersebut, maka ianya satu perkara yang memberikan kebaikan kepada tubuh badan kita. Okay, jadi kalau kita tengok setiap saiz daripada habuk ni dia bukannya sama bahayanya. Maksudnya bahayanya dia memang bahaya pada tubuh badan, tetapi juga dia juga mempunyai bahaya yang berbeza. Kalau saiznya particulate matter 10 ataupun 10 mikron, maka dia hanya akan melekat di dalam saluran pernafasan atas, mungkin dalam hidung, dalam tekak dan sebagainya. Ketika itu kita akan sesema dan batuk. Tetapi kalau kita tengok, kalau saiznya 2.5 maksudnya 2.5 mikron, yang kita sebutkan sebagai 20, rambut dibelah 20 tadi, maka dia akan sampai ke paru-paru kita. Habuk tadi sampai ke paru-paru setiap kali kita bernafas. Dan kalau lebih halus, dia akan sampai ke hujung paru-paru kita. Dan kalau yang kita kata saiz 0.1, maka dia boleh masuk ke dalam salur darah, pergi ke otak, pergi ke jantung. Sebab itulah kalau kita tengok masalah pencemaran ini bukan hanya menyebabkan masalah pada paru-paru, tetapi juga boleh menyebabkan stroke, boleh menyebabkan masalah jantung. Kadang-kadang kita tak nampak perkaitannya, tetapi setelah dibuat kajian, rupanya baru saintis nampak apakah perkaitan daripada masalah pencemaran udara ini kepada jantung, kepada otak, dan hatta kepada perkembangan bayi yang berada di dalam rahim ibu. Jadi kalau kita tengok, ini kajian yang dibuat oleh yang diterbitkan di New England Journal of Medicine pada tahun 2004 lagi. Dia menunjukkan bahawa kalau orang yang terdedah kepada pencemaran udara ini, maka dia akan menyebabkan perkembangan paru-paru bagi kanak-kanak yang berumur daripada 10 hingga 18 tahun akan mengalami masalah penyakit yang kronik. Sebab itulah kalau kita tengok setengah kanak-kanak dia mudah dia terdedah ataupun dia mudah mendapat jangkitan. Dia mudah untuk mendapat asma, mudah untuk menghadapi pneumonia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab struktur daripada paru-paru ini dia telah terbentuk dalam keadaan yang tidak normal. Kalau kita biasa dengar orang, contohnya orang yang mengalami COVID, ketika itu dia boleh menghadapi masalah kekal pada paru-paru. Maksudnya COVID tersebut dia menyebabkan luka pada paru-paru dan akhirnya berparut. Sama seperti mana pencemaran ini merosakkan pembentukan paru-paru bagi kanak-kanak yang berumur 10 hingga 18 tahun. Jadi kalau kita bayangkan anak-anak kita yang duduk di dalam kita kata bandaraya besar dan sebagainya, terdedah pada perkara ini setiap hari, pergi balik sekolah dan sebagainya, maka kita tak peliklah banyak masalah paru-paru yang berlaku pada anak-anak kita. Dan kalau kita tengok dalam paper ataupun jurnal
yang of stroke, jenis of stroke yang juga menceritakan bagaimana berkaitan di antara air pollution ataupun pencemaran udara ini dengan masalah stroke. Jadi berlaku stroke sini boleh berlaku disebabkan oleh habuk yang terlampau halus tadi akan meresap ke dalam salur darah dan pergi kepada otak. Jadi kalau kita tengok dalam kajian American Heart Association pun menunjukkan perkara yang sama. Mereka yang terdedah kepada exposure ataupun terdedah kepada pencemaran udara yang dalam tempoh yang lama juga akan menyebabkan masalah kepada saluran koronari jantung. Jadi boleh berlaku heart attack, stroke, arrhythmia dan juga heart failure. Jadi bukan semata-mata paru-paru yang akan rosak, tetapi banyak lagi sistem lain yang akan terjejas disebabkan oleh masalah pencemaran udara ni. Okay, dan kalau kita tengok dalam paper seterusnya, masalah autism juga boleh berlaku disebabkan oleh pendedahan kepada pencemaran udara ini. Kata kalau kita tengok, dia juga boleh membahayakan ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung boleh menyebabkan keguguran dan juga bayi yang berada di dalam kandungan ibu juga akan menghadapi masalah tekanan darah tinggi disebabkan oleh air pollution tadi. So ianya bukan semata-mata satu generasi yang akan kena, satu generasi yang akan terkesan, tetapi bayi yang berada dalam kandungan, dalam rahim pun akan terkesan dengan pencemaran udara. Jadi sebab itulah kita kata benda ini tak nampak tetapi bahayanya ada. Jadi sebab itu kita kena ada ilmu tentang perkara tersebut. Dan banyak lagi kita tengok air pollution juga menyebabkan masalah diabetes. Bukan semata-mata makanan yang bergula saja, tetapi diabetes juga boleh berlaku disebabkan oleh kerosakan pankreas disebabkan oleh pencemaran. Dan ada juga kalau dibuat kajian postmortem kepada uri ibu, uri ibu yang mengandung tadi, didapati mereka yang duduk di tempat yang tinggi pencemarannya kotor dia punya uri tersebut. Mana habuk itu bukan setakat sampai ke paru-paru tetapi sampai kepada uri bayi. Jadi itu bukan perkara yang ringan ataupun perkara yang tidak serius. Okay. Dan kalau kita tengok banyak penyakit bawaan udara, hatta kita sekarang ini duduk dalam satu pandemik yang juga bawaan udara. Jadi sebab itulah kita kata pentingnya untuk kita memastikan suasana udara kita adalah udara yang bersih. Kalau kita tengok sendiri, ini adalah saiz-saiz bakteria, saiz-saiz virus yang berada di sekeliling kita. Jadi kalau kita secara sifir mudahnya, bagaimana kita nak mengelakkan bakteria atau virus ini daripada berlega di sekeliling kita, maka kita kena pastikan saiznya adalah lebih kecil daripada saiz bakteria dan saiz virus tersebut. Jadi sebab itulah kita tengok setiap kali kita bincang tentang kepentingan ataupun kita nak membandingkan di antara satu produk yang lain, ini adalah saiz penapisnya adalah satu kriteria yang penting disebabkan kita nak tapis perkara-perkara ini. Kita nak tapis benda yang bersaiz 0.707 mikron. Kita nak tapis satu benda yang bersaiz 0.11 mikron, iaitu virus coronavirus. Bayangkan kalau kita beli suatu produk yang mana produk tersebut dia punya penapis dia lebih besar daripada ini, maka kita tak guna, seolah tak guna. Kenapa? Kerana bakteria dan virus ini masih lagi boleh keluar masuk daripada mesin ataupun kita kata perawat udara tersebut. Jadi sebab itulah kita pentingnya untuk kita tahu kriteria untuk kita memilih penapis atau perawat udara. Pastikan dia lebih kecil daripada saiz virus dan saiz bakteria ini. Okey. Kemudian kita masuk pada pembincangan seterusnya. Ini pun satu ilmu yang perlu kita ada juga, iaitu ilmu tentang kualiti udara dalam kita panggil ruang yang tertutup. Kadang-kadang kita ingat ruang yang tertutup, kereta, rumah kita rasa lebih selamat daripada udara yang di luar. Hakikatnya tidak begitu. Kalau kita tengok dalam rumah lah, sebenarnya pencemaran itu lebih 7 kali ganda daripada kualiti udara di luar. Disebabkan oleh apa? Sebabkan oleh pengudaraan yang tidak baik. Kalau kita tengok, sebab itu kalau orang yang duduk dalam satu rumah, seorang kena jangkitan, maka dia akan mudah untuk menjangkiti orang lain. Kerana apa? Kerana masalah pengaliran udara, perkongsian barang-barang dan sebagainya. Dan kalau kita tengok semua ini berlaku dalam ruang yang sempit. Lepas tu kalau kita tengok dalam dibuat kajian oleh UPM berkenaan tentang kualiti udara, maka
dibuat kajian 90%, pertama sebabkan 90% daripada kita banyak menghabiskan masa di dalam rumah. Jadi penyakit semua boleh bertersebar ataupun berlega di dalam ruang yang sempit tersebut. Dalam kereta, dalam rumah sebagainya. Dan juga kalau kita tengok kebanyakannya 3.8 juta kita panggil apa, penduduk dunia ini mati disebabkan oleh penyakit yang berlega di dalam rumah. Sebab itulah kalau kita kata contoh yang paling mudah, sebab apa kanak-kanak yang pergi ke tadika ataupun pergi ke taska itu lebih mudah untuk mendapat jangkitan paru-paru kerana mereka duduk dalam ruang yang tertutup. Jadi itulah yang menjadi masalah kepada kita. Maksudnya kita nak duduk luar pun bahaya, duduk dalam rumah pun bahaya, kat mana kita nak duduk? Jadi sebab itulah kita perlu fikir cara untuk mengatasi masalah tersebut, bukan semata-mata berpindah daripada satu ruang kepada ruang yang lain. Dan kalau kita tengok kanak-kanak, sebab apa kanak-kanak dia lebih mudah terdedah kepada masalah pencemaran ini kerana ketinggian mereka. Di sini kita boleh nampaklah sebab apa kanak-kanak ni lebih mudah batuk, lebih mudah sesama. Kenapa mereka lebih dekat dengan kita panggil surface ataupun permukaan lantai, permukaan kerusi dan sebagainya. Dan di situlah kita panggil habuk-habuk ini akan berkumpul. Jadi di sinilah satu lagi poin yang penting, kenapa kita kenapa kita tidak boleh menggunakan produk yang mempunyai ionizer. Ini pun ilmu baru yang saya sendiri jumpa melalui pembacaan. Kerana apa? Kerana ionizer, mesin yang punya ionizer ni yang biasa kita dengar lah, sama ada aircon ataupun perahu udara. Ionizer ni dia menyebabkan udara, habuk-habuk yang berada dalam udara kita ni akan mendap ke atas lantai. Dia akan kita panggil apa, cas-cas yang ada pada ionizer tu akan menyebabkan habuk-habuk akan mendap. Jadi bila dia mendap, dia tidak berada dalam udara, betul, tetapi dia akan berada pada perabot-perabot pada lantai kita. Dia tak hilang. Sebab itulah kita kata ionizer tidak menyelesaikan masalah, hatta dia menyebabkan masalah ini lebih mudah terdedah kepada kanak-kanak. Kenapa? Kanak-kanak lebih terdedah kepada permukaan lantai dan sebagainya. Dan sebab apa kanak-kanak ni kita katakan lebih mudah ataupun perlu penjagaan kualiti udara, kerana paru-paru mereka ini masih belum matang. Mereka ini masih lagi, paru-paru mereka masih lagi berkembang. Jadi sekiranya mereka terdedah kepada permasalahan udara, mereka lebih susah untuk sembuh kalau mereka ini mengalami jangkitan paru-paru dan sebagainya. Okey. Dan kita dah cerita tentang masalah di luar, masalah dalam rumah, masalah di dalam kereta kita, ruang yang lebih sempit. Jadi apa penyelesaian dia? Sebab itulah kalau kita cerita tentang penyelesaian, saya sebutkan tadi tidak selesai dengan hanya kita berpindah ruang daripada satu rumah kepada satu rumah yang lain, daripada satu kereta kepada satu kereta yang lain. Kerana apa? Kerana udara kita perlu dirawat. Itu adalah penyelesaian dia. Okey. Jadi macam mana nak merawat udara? Setelah yang saya ceritakan tadi, pertama adalah syarat dia adalah kita mesti merawat udara kita dengan menggunakan penapis ataupun perawat udara yang lebih kecil, lebih halus daripada bahan berbahaya yang berlega di dalam udara kita. Okey, jadi kalau kita tengok yang ditawarkan oleh Atmosphere Sky ni, dia ada 3 stage filtration system. 3 layer ataupun 3 tahap. Yang pertama pre-filter, yang kedua hyper filter, dan ketiga carbon filter. Saya akan tunjukkan apa kepentingan setiap filter ini. Yang penting sekali adalah HEPA filter ataupun kita panggil high efficiency particulate air filter. Dan yang lebih kita panggil apa, istimewa lagi adalah Sky HEPA filter. Apa beza HEPA filter dengan Sky HEPA filter? Semua produk boleh mengakui mereka mempunyai HEPA filter sekiranya saiz penapis mereka itu 0.3 mikron. Tetapi apa beza dengan Sky HEPA filter? Sky HEPA filter lebih halus lagi. Kerana apa? Kerana dia lebih halus daripada 0.0024. Jadi sebab itu kalau ada mereka yang menawarkan produk penapis udara dengan HEPA filter, sebenarnya belum cukup lagi. Kerana saiz HEPA filter adalah 0.3 sahaja. Dan kita sebutkan tadi bahawa bakteria, virus adalah lebih kecil daripada 0.3. Maka dia boleh tembus keluar semula ke dalam udara.
Jadi sebab itulah kita perlukan yang lebih halus. Dan Sky HEPA filter mempunyai ataupun terbukti lebih halus dengan saiz 0.0024 mikron dan boleh membersihkan hampir 100% kita panggil pencemaran ataupun bahan-bahan cemar yang ada dalam udara. Okey. Jadi inilah kita tengok, kita boleh buat pembandingan yang pertama. Okey. Kemudian kalau kita tengok juga tadi kita telah sebutkan bahawa PM10 ini adalah 1/6 daripada saiz rambut, dan PM ataupun particulate matter 2.5 ini adalah 1/24. Pada satu serambut tadi dibagi 24 lah tadi yang kita sebutkan tadi, dan saiz virus adalah 0.1 mikron. Jadi sebab itulah kena ataupun penapis ini perlu lebih halus daripada virus, iaitu 0.1 mikron. Okey, dan juga bila kita sebutkan yang halus ditapis, maka yang besar lagilah wajib ditapis. Sebab kalau penapis yang menapis yang benda besar, belum tentu ditapis benda yang lebih yang halus ataupun yang kecil. Tapi kalau ditapis yang kecil, yang besar pasti ditapis. Sebab itulah kita tengok dia boleh membuang ataupun merawat udara kita dengan menyingkirkan 342 bahan cemar yang berada dalam udara. Kalau nak tengok senarai banyaklah. Nak cerita satu persatu memang tak habis malam ni. Jadi kita boleh tengok senarainya dalam internet. Kita boleh buka website dan tengok apakah bahan-bahan yang dibuang ataupun disingkirkan daripada udara. Saya akan ceritakan sedikit nanti. Okey. Jadi kat sini kita tengok video berkenaan tentang penapis udara tadi ataupun HEPA filter tadi. Kalau dibuka, yang ada dalam penapis udara tersebut dikompres ataupun dimampatkan. Sekiranya dibuka, inilah panjangnya. Okey. Okey. Okey, jadi kita nampak HEPA filter ataupun penapis udara yang panjang tadi dikompres ataupun dimampatkan kepada satu bongkah ataupun satu ruang yang kecil. Jadi sebab itulah kita kata ianya bukan satu produk yang dibuat tanpa kajian. Ini adalah dengan kajian dan kita nampak bagaimana bahan atau kita kata penapis ini sebenarnya satu bahan penapis yang panjang dikompres kepada satu layer ataupun satu lapis daripada atmosphere sky ini. Okey. Kemudian seterusnya, okey. Dan juga kalau tengok yang lebih yang biasa, ni yang biasalah, iaitu pre-filter. Yang pre-filter ini penapis biasa yang kebanyakan daripada penapis udara ada. Yang ini hanya menapis bahan-bahan yang boleh dilihat oleh mata kasar. Sebagai contohnya, mereka yang mempunyai kucing, mereka yang kita kata membela binatang-binatang, jadi seolah-olahnya kita kata memang wajib untuk ada penapis udara atau perahu udara ini. Kerana apa? Kerana bulu-bulu kucing ataupun habuk-habuk daripada binatang, daripada katil, semua ini akan menyebabkan masalah resedung yang tidak terkawal. Sebab tu kalau pesakit resedung datang kepada saya, biasanya saya akan tanya, ada tak binatang yang dibela? Kerana apa? Kerana itu adalah punca paling utama yang menyebabkan pada resedung. Dan arti kata lain, kalau diberi perawatan sekalipun, tapi dalam masa yang sama binatang tersebut tidak diuruskan dengan baik, maka masalah resedung tidak akan selesai walaupun kita bagi ubat macam mana pun. Jadi sebab itulah penting kita kena kenal pasti, kita panggil allergen. Allergen ni adalah bahan yang menyebabkan alergi ataupun yang menyebabkan resedung tersebut. Untuk kita singkir daripada udara kita, barulah masalah resedung ni akan selesai. Okay, dan kemudian yang ketiga, filter yang ketiga adalah filter karbon. So filter karbon ini adalah bahan yang mampu untuk meresap ataupun untuk menyerap bahan-bahan, bukan setakat bau-bau yang ada di sekeliling kita, tetapi bahan-bahan yang berbahaya. Contoh bahan berbahaya yang terdedah, yang kita selalu terdedah pada setiap hari adalah contohnya formaldehyde. So formaldehyde ini di mana yang dia di rumah kita dia ada? Dia berada pada cat-cat. Cat ini dia mengeluarkan
ataupun dia akan melepaskan formaldehyde ini sedikit demi sedikit. Jadi sebab itulah penting untuk kita tahu punca yang berada di sekeliling kita. Mungkin kita, kalau kita tak tahu, tak ada ilmu, kita tak perasan. Oh, rupanya cat dinding kita sendiri adalah melepaskan bahan-bahan berbahaya, iaitu formaldehyde. Dan sebab itu kalau tengok dibuat kajian oleh International Agency of Research on Cancer, formaldehyde ini adalah punca kepada kanser nasopharynx, pangkal hidung dan juga leukemia. Ya. Jadi sebab itulah kita kena tengok jenis-jenis cat, dan juga kadang-kadang majoriti cat ada perkara bahan ini. Jadi bagaimana untuk kita singkirkan adalah dengan mempunyai memiliki perawat udara yang mempunyai carbon filter, bukan semata-mata filter HEPA filter ataupun filter yang biasa. Kerana carbon filter ini dia menyerap bahan tersebut, bukan semata-mata menapis. Dan kemudian bahan yang juga menjadi punca kepada masalah kesihatan kita adalah kita panggil dioksin. So dioksin ini bagi orang yang merokok memang banyak di dalam masalah udara. Jadi orang yang mempunyai, kita panggil mungkin suami yang merokok ataupun ayah yang merokok, maka kita kata hampir wajiblah untuk ada benda ni untuk menyelamatkan orang lain. Mungkin ayah ataupun suami tersebut dia rasa diri je kebal, jadi dia boleh terus merokok, tetapi kita tak nak orang ataupun kanak-kanak yang baru nak meningkat, nak membesar, terdedah kepada bahan-bahan tersebut, dan akhirnya apa kesannya, dia mengganggu sistem imun. Jadi kalau kita tengok, sebab itulah banyak ramai di antara kanak-kanak yang membesar dalam keadaan sistem imun dia tidak kita panggil tidak berada pada tahap yang optimum. Kenapa? Kerana dia membesar dalam keadaan diselubungi oleh asap rokok, diselubungi oleh pembakaran terbuka. Mungkin orang tidak merokok, tetapi ada jiran kita yang suka membakar secara terbuka. Jadi ini juga punca kepada pelepasan dioksin tadi. Dan yang ketiga adalah ozon. Ozon ni adakah dia bagus? Bagus kalau dia berada pada layer ataupun lapisan paling luar daripada dunia, daripada bumi ni. Kenapa? Dia menghalang daripada cahaya matahari yang berbahaya. Tetapi kalau ozon ini berada di sekeliling kita, dan macam mana dia boleh terhasil? Ozon ini dia terhasil dengan nitrogen campur dengan bahan-bahan cemar yang meruak, campur dengan kita kata sinaran cahaya matahari, dia akan membentuk ozon. Dan ozon ini kalau berada di sekeliling kita, dia boleh merosakkan paru-paru kita. Jadi ketiga-tiga bahan ini boleh dibuktikan boleh diserap ataupun diresap oleh carbon filter yang berada di dalam perawat udara. Sebab itu kita kata ianya bukan penapis udara semata-mata, ianya perawat udara. Kerana penapis udara hanya menapis, tetapi di sini dia merawat udara, dia meresap bahan-bahan yang berbahaya ini dan seterusnya mengeluarkan udara yang bukan setakat bebas daripada bakteria, bebas daripada virus, tetapi juga bebas daripada bahan-bahan yang menjadi punca kepada kanser dan juga masalah paru-paru. Jadi sini kita boleh nampaklah apa kepentingan kita memiliki peralatan ini. Okey, dan sini kita boleh tengok bagaimana carbon filter tersebut. Okay. So dia dibuat daripada sabut kelapa, bahan yang organik. Okay. Satu lagi kelebihan yang kita kena tahu adalah carbon filter ini permukaan dia. So permukaan ni dia adalah dia penting kita tahu permukaan yang ada di dalam carbon filter ini, kerana kita boleh tahu kapasiti dia untuk meresap bahan-bahan berbahaya ni. Jadi kita tengok berapa luas dia boleh cover ataupun berapa luas permukaan carbon ini yang berada dalam satu mesin yang besar, yang kita kata mesin yang kecil ini. Okey. Okey, jadi kita nampak permukaan yang bagi
carbon tadi. Kalau kita nak faham macam mana dengan mudah, kita faham seolah-olah kita ambil satu tisu, kemudian kita gumpalkan tisu tersebut kepada satu dan dia akan menjadi satu chain. Okey. Jadi ini adalah carbon yang berada dalam air purifier tersebut. Tetapi kalau kita buka dan kita bentangkan, ini adalah saiz sebenar dia. Jadi saiz sebenar inilah yang kalau dibentangkan setiap daripada karbon tersebut, ianya boleh memenuhi 205 padang bola. Jadi kita boleh bayangkanlah betapa efisiennya mesin atmosphere sky ini untuk meresap ataupun merawat udara yang penuh dengan bahan-bahan berbahaya di sekeliling kita. Okey. Dan juga yang penting sekali, ianya mudah dikawal. Sebab apa? Sebab kalau dia susah dikawal ataupun tidak boleh dikawal, maka ianya tidak serve the purpose juga. Jadi kalau kita tengok di sini, dia ada satu apps yang boleh synchronize dengan kita punya smartphone. Jadi daripada smartphone tersebut kita boleh tengok apa yang kita boleh tengok. Pertama, kita boleh tengok kualiti udara kita. Jadi dia analyze kualiti udara kita dan dia boleh sampaikan maklumat tersebut kepada handphone kita. Jadi kita boleh tengok, pada jam berapa-berapa kualiti udara kita teruk. Kemudian setelah kita pasang, kualiti udara bertambah baik. Jadi setiap kali kita melihat kepada graf tersebut, kita tahu bahawa mesin atmosphere sky ini menjalankan fungsi dia dengan baik. Jadi bukan semata-mata kita pasang, tetapi dalam masa yang sama dia menganalisa dan dia menunjukkan perubahan daripada kualiti udara yang teruk kepada kualiti udara yang baik. Okey, dan yang kedua, dia boleh menjadi sebagai remote control lah. Jadi kita boleh control daripada jauh dengan kita panggil kata-kata wifi. Dia boleh control dan juga dia ada mode, sama ada turbo mode ataupun auto mode ataupun night mode. Dan yang menariknya, kalau kita pasang night mode ni kita boleh pasang selama 24 jam. Dan arti kata lain, kita boleh pasang 24 jam dan dia tidak mengganggu ataupun kita kata menaikkan bil elektrik kita pada tahap yang tinggi. Sebab apa? Sebab dia ada pengiktirafan daripada badan ketiga yang saya akan tunjukkan kemudian. Okey, so ini adalah sebab yang seterusnya kenapa kita mencadangkan penapis udara atmosphere sky ini, kerana dia ada pengiktirafan daripada pihak ketiga. Apa maksud pihak ketiga? Pihak ketiga adalah badan yang tidak berkepentingan dalam pembuatan ataupun keuntungan daripada atmosphere sky ini. Kalau kita kata syarikat sendiri yang promote ataupun yang mencadangkan, mesti kita kata syarikat tersebut bias. Kerana apa? Kerana dia mencadangkan produk dia sendiri. Tetapi kalau dia dicadangkan oleh pihak ketiga yang tidak ada kepentingan, yang bukan semata-mata mencadang ke produk tersebut tetapi produk-produk yang lain juga, dan maka kita akan boleh katakan bahawa ianya adalah satu review yang benar ataupun yang telus lah. Okey, salah satunya adalah Allergy UK. Allergy UK ni siapa dia? Dia adalah satu badan yang fokus untuk membantu masyarakat di United Kingdom untuk mengatasi masalah alergi. Jadi kalau kita buka ke dalam website Allergy UK ni, dia akan ada banyak maklumat dan kaedah-kaedah cara untuk mengatasi alergi, dan juga dia ada review produk-produk yang membantu untuk mengatasi masalah alergi. Jadi salah satu produk yang dicadangkan ataupun yang disuggest oleh Allergy UK adalah Atmosphere Sky. Okey. Jadi kita boleh tengok, saya tunjukkan sedikit bagaimana kita kata kita boleh tengok Allergy. Okey, so ini adalah contoh produk pula website Allergy UK. Okey, kat sini dia ada banyaklah aktiviti-aktiviti dia, kemudian maklumat-maklumat dia. Bagi mereka yang ada masalah-masalah alergi ni, mungkin boleh rujuk di sini. Apakah masalah resdung, masalah eczema, masalah urtikaria ataupun masalah drug allergy, alergi kepada ubat-ubatan dan sebagainya, dan bagaimana nak mengatasi ataupun hidup dengan alergi ni. Orang yang ada masalah alergi nak hidup di rumah, di sekolah, apa yang dia boleh makan, apa yang tak boleh makan, bagaimana dia nak travel. Dan bagi ibu bapa yang ada masalah anak yang alergi yang teruk, bagaimana nak menguruskan anak-anak yang masalah alergi. Jadi kat sini kalau kita tengok dalam website ni, dia ada satu bahagian dipanggil Allergy UK Approved Product. Okey, jadi kita pergi ke Approved Product. Jadi kat sini dia akan tunjukkan
pelbagai produk yang membantu masalah alergi. Bermula daripada washing machine. Maksudnya mesin basuh pun penting juga untuk mengatasi masalah alergi ni. Kenapa? Kerana pada pakaian ataupun pada kita panggil apa, cadar, selimut dan sebagainya, di situ adalah punca masalah rasa hidung sebenarnya. Dan juga dia review contohnya vacuum cleaner, dia review juga air purifier, dia review pelbagai produk yang mana produk tersebut membantu untuk mengurangkan masalah alergi. Tapi yang menariknya apabila kalau kita pilih air purifier, okey, dan kita pilih bahan yang boleh ditapis oleh air purifier tersebut, kita fokus kepada satu perkara, iaitu virus. Okey, kita boleh tengok apakah produk yang dicadangkan. Hanya 3 saja produk yang mampu merawat ataupun menapis udara kita daripada virus. 2 daripadanya adalah atmosphere sky. Jadi bukan semata-mata kita yang promote ataupun mencadangkan produk tersebut, tetapi ia dicadangkan oleh pihak ketiga. Dan boleh godek-godek boleh tengok dalam website ni apakah lagi produk-produk yang lain. Tetapi kalau kita dah ceritakan tadi, perkara ataupun bahan yang paling halus dalam udara adalah virus. Jadi bahan yang boleh ataupun produk yang boleh menapis virus hanyalah 3 benda ini. Kita tengok atmosphere sky, 2 daripada bahan ataupun daripada mesin tersebut adalah atmosphere sky. Okey. Okey, seterusnya kalau kita sambung sikit lagi Kemudian apakah lagi yang saya tunjukkan tadi melalui website, kita juga boleh tengok melalui kita punya smartphone. Okay. So 102 bahan yang menyebabkan alergi ataupun menyebabkan resdung boleh ditapis ataupun boleh dirawat daripada udara kita. Okey. Ini kalau kita buka melalui handphone, kita akan nampak interface macam ni. Kita boleh pilih setiap satu ataupun setiap bahan yang kita nak buang ataupun nak singkirkan daripada udara. Okay. Dan kalau kita tekan semua daripada bahan-bahan yang kita nak buang daripada udara ataupun kita nak bersihkan daripada udara, maka yang akan keluar hanyalah atmosphere sky. Banyak lagi produk lain, bukan atmosphere sky sahaja yang direview. Semua perawat udara direview oleh Allergy UK. Tetapi kalau kita filter ataupun kita pilih berdasarkan allergen ataupun bahan-bahan yang kita nak buang daripada udara, kita pilih semua, maka yang akan keluar hanyalah atmosphere sky. Jadi produk lain boleh menapis bahan-bahan yang bahaya tadi, tapi bukan semua. Tapi atmosphere sky boleh menapis hampir semua bahan yang berbahaya di dalam udara. Okey. Okey, dan juga dia ada pengiktirafan daripada kita panggil European Centre for Allergy Research Foundation. Okey, kemudian juga oleh Energy Star. Energy Star ni yang saya katakan tadi, dia punya pengiktirafan ni adalah berdasarkan betapa efisiennya sesuatu produk itu boleh kita panggil penggunaan elektrik ni. Jadi sebab itulah kalau dibuat pemerhatian oleh mereka yang menggunakan selama 24 jam, kenaikan bil elektrik tidak sampai RM10 pun. Jadi sebab itulah kita kata dia layak mendapat pengiktirafan Energy Star. Dan juga kalau kita tengok KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia juga mereview ataupun membuat tinjauan kepada produk ini. Dan dia juga menunjukkan ataupun mengiktiraf keefisienan HEPA filter ni. Jadi bagi orang yang mengalami masalah alergi, asma, maka memang dicadangkan untuk menggunakan HEPA filter. Dan kita sebutkan tadi, HEPA filter banyak, tetapi Sky HEPA filter adalah yang paling halus. Okey, dan juga KKM sendiri menulis dalam Facebook mereka berkenaan tentang pengudaraan yang baik, terutama pada masa COVID ataupun pada masa pandemik ini, maka yang terbaik adalah mesti mempunyai pengudaraan yang baik dalam rumah. Sebab tu kalau mengikut definisi
close contact ataupun kontak rapat kepada mereka yang positif, dia berada dalam kita panggil apa, kurang daripada 1 meter, kurang daripada lebih daripada 15 minit, dan juga berada dalam kita panggil confined space, dalam ruang yang tertutup. Jadi untuk mengurangkan risiko jangkitan, maka mesti ruang yang terbuka. Tetapi bagi mereka yang tidak ada ruang terbuka, maka langkah yang seterusnya adalah menggunakan penapis udara. Okay. Dan kalau kita nak tengok review yang kita kata testimoni, bukan review profesional, lagi banyak. Lagi banyak mereka yang pernah menggunakan produk ini, kebanyakannya akan puas hati bila melihat masalah kesihatan anak-anak mereka, kurang sesama, kurang gatal, makin lena tidur. Ini satu review yang kita kata apa, testimoni yang banyak daripada pengguna-pengguna. Okey, dan juga bau yang berada di sekeliling dalam bilik semua akan hilang, dan kita boleh test. Dan saya sendiri kalau setiap kali masak, selepas masak biasa kita akan ada bau makanan yang kita masak, kita akan buka perawat udara ni untuk menyingkirkan kita kata apa, bau-bau yang terhasil daripada apa yang kita masak tadi. Dan dalam masa beberapa minit saja, ruang yang kita kata ruang dapur tersebut akan hilang bau-bau tersebut. Okey. Jadi saya rasa semua dah faham atau dah nampak lah apakah kelebihan ATS Sky ini berbanding dengan produk-produk yang lain. Walaupun saya tak review produk lain, tetapi saya highlight di sini kelebihan ataupun kriteria-kriteria yang perlu kita tengok bagi dalam kita memilih perawat udara ni. Jadi timbul soalan kedua lah. Kita dah tahu, kita dah nampak keperluan perawat udara sebab kita dah ada knowledge tentang bahaya udara berada di sekeliling kita. Maka mungkin kita sekarang sampai kepada persoalan yang seterusnya adalah berapa yang kita perlu keluarkan untuk dapatkan produk yang kualiti ni, berapa kosnya. Okey. Dan kalau kita tengok produk ini, kalau kita tengok sekaligus memang kita rasa macam agak tinggi harganya. Tetapi kalau kita tengok dari segi pembahagian untuk sehari selama 5 tahun, kenapa? Kerana waranti 5 tahun, maka dia hanya jatuh kepada RM3.50 sehari. Jadi RM3.50 sehari ini untuk kita kata mendapat kesihatan paru-paru, kesihatan tubuh badan kita, saya rasa majoriti yang berada di sini akan setuju dengan saya bahawa ini satu nilai yang murah. Kenapa? Kerana kita makan pun RM10 dah sehari. Kalau RM3.50 untuk kualiti udara yang baik dalam rumah kita, maka saya rasa itu satu nilai yang mungkin yang murah untuk kita dapatkan. Okey. Jadi sebab itulah kita kena melihat nilai daripada produk tersebut. Kalau kita tengok nilai, kita tahu apa yang ditawarkan oleh produk tersebut, maka kita akan nampak nilai berbanding dengan harganya. Dan kenapa? Kerana nilainya adalah sebagai yang sebut tadi, tidak ada pada produk-produk yang lain. Okey, dan kalau kita tengok dari segi bila timbul masalah kesihatan, maka rawatannya lebih tinggi. Rawatan untuk masalah kita panggil masalah kesihatan itu lebih tinggi. Jadi kalau kita nak bandingkan di sini, maka kita rasa lebih baik untuk mendapatkan satu bahan yang boleh prevent ataupun boleh membantu mencegah berbanding dengan setelah kita sakit baru nak rawat. Kenapa? Kosnya lebih tinggi. Okey, jadi di sini kalau kita tengok dia ada dua varian. Bukan varian COVID je ada varian, dia pun ada varian juga. Dia ada kita panggil yang full spec ataupun yang boleh cover ruang yang lebih kecil. Kalau kita tengok di sini, ruang yang dia boleh cover oleh atmosphere mini. Yang ni atmosphere sky, yang ni atmosphere mini. Atmosphere mini ni boleh cover ruang bilik. Kalau atmosphere sky ni mungkin kita kata boleh cover ruang yang lebih besar, mungkin ruang tamu yang kecil. Jadi di sini itu saja bezaannya. Yang lain dia boleh dia punya size ataupun dia punya filter masih 0.024. Dia punya bahan cemar yang boleh disingkirkan masih 327, sama apa yang kita ceritakan tadi ada dalam atmosphere mini ni, dan harganya lebih kita kata separuh daripada harga yang atmosphere sky tadi. Jadi kalau kita rasa nak
nak ambil untuk ruang rumah kita yang mungkin nak rawat di kawasan yang ruang yang lebih kecil, maka Atmosphere Mini pun adalah produk yang sesuai untuk kita ambil. Mungkin lebih sesuai sebab apa? Sebab dia punya harga pun lebih rendah daripada Atmosphere Sky. Tapi kalau mereka yang betul-betul nak merawat udara dalam ruang yang besar, ruang tamu dan sebagainya, memang dicadangkan untuk menggunakan Atmosphere Sky. Okay. Dan kalau kita tengok juga, sebab kita ceritakan tadi dalam ruang tertutup rumah kita, kereta kita, udaranya adalah lebih tercemar. Maka Atmosphere Sky pun, tapi kita kata Atmosphere juga ada mengeluarkan Atmosphere Drive. Jadi Atmosphere Sky, Atmosphere Mini dan Atmosphere Drive. Atmosphere Drive untuk ruang dalaman kereta yang juga mempunyai HEPA filter, mempunyai pre-filter dan mempunyai, kita panggil apa, boleh mencuci ataupun merawat udara dengan hasil yang sama. Dan harganya adalah RM1,855. Jadi kita boleh tengok keperluan, kita tahu dah keperluan dia, kita tahu dah bahaya udara sekeliling kita. Jadi kita tengok dan kita cuba untuk dapatkan salah satu daripada ini. Sekurang-kurangnya ada ruang yang di dalam kita panggil apa, dalam kehidupan kita setiap hari tu ada ruang yang kita boleh bersihkan. Dan terutamanya orang yang duduk di bandaraya ataupun yang duduk lama dalam kereta, ini lebih dicadangkan. Mungkin bagi orang yang duduk di Kuala Lumpur dan sebagainya, mungkin 2 hingga 3 jam setiap hari duduk dalam kereta. Jadi ini adalah produk yang baik untuk didapatkan. Kerana apa? Dia boleh membersihkan ruang udara. Mungkin ada yang tanya, adakah kita panggil apa, sistem aircon tu tidak menapis? Sistem aircon menapis tapi bukan dengan HEPA filter, yang pertama. Kemudian yang kedua, udara bukan hanya masuk melalui sistem aircon saja. Kita buka pintu kita, dalam pada kasut kita, kalau kita tengok pada kita punya sofa dalam kereta, semuanya adalah memerangkap debu. Jadi dengan ada perawat udara ni, dia juga akan merawat udara ke dalam. Kerana apa? Kerana sistem aircon hanya merawat udara daripada luar sahaja. Kemudian udara yang dah masuk tu akan dikitas semula saja. Jadi sebab itulah kita perlukan perawat udara di dalam kereta. Okey, jadi so itulah kita kata sedikit sebanyak perkongsian yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Okey, dan mungkin kita kata ada kalau ada persoalan, kalau ada kita panggil apa, kemusykilan, boleh tanyakan, insya-Allah kita akan sama-sama bantu untuk pemilihan penapis ataupun perawat udara yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi saya serahkan kembali kepada Dr. Ibrahim. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kita punya speaker hebat malam ni di atas perkongsian. Di atas perkongsian yang sangat bermanfaat lah, dari segi basic dan sebagainya, detail dengan scientific evidence. Memang hebat lah. Sahabat-sahabat yang ada soalan boleh type dekat chat, boleh type dekat chatbox ataupun nanti boleh bersuara lah nanti. Cuma kita akan teruskan dengan demo yang akan disampaikan oleh Dr. Safiuddin. Dr. Safiuddin ni adalah pegawai perubatan bahagian mata lah, sebahagian mata. So ada pengalaman yang sendiri juga untuk dalam penggunaan ATS lah. Jadi Dr. Safi akan demo berkenaan dengan ATS Mini, adik junior kepada ATS Sky. Okey, saya pin ni. Okey. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan nak demo sebenarnya, nak tunjuk unboxing je lah, sebab sebenarnya dah lama dah berminat untuk beli ATS Mini ni. ATS Mini kita lah, kotak dia lagi besar daripada saya lah. Okey, ni baru first time nak buka lah sebenarnya. Okey. So sebelum ni tak pernah buka lagi. Semua nampak kan? Okey. Ni kalau first buka dia ada dia punya buku dia lah, cara macam nak cuci, cara nak bersihkan semua tu. Dia ada plug dia.
Wayar dia sebenarnya agak panjang lah. Kalau wayar dia ni memang panjang. Berarti lah macam tak adalah bila kita pasang kena letak dekat dengan plug point ke apa ke sebab memang panjang. Ni kalau ikutkan bekas dia pun kotak dia pun memang semua memang fully protected lah. Memang tebal. Ah. Ni pada depan dia, ni pada tepi, cik molek je. So, cara nak buka kat atas tu macam mana. So, just buka je. Senang je nak buka dia. Dah satu. Okey. Macam nak buka ni. Buka Amai. Sekejap. Dia ada button dekat bawah tu. Button dekat bawah. Oh ini. Kadang dia sangkut. Dia kena cabut yang atas dulu. Ada tip kat situ yang ni, yang diikat ni. Dah pernah tengok dah video orang buka tapi dah tak ingat dah. Cuba buang semua tip yang ada dekat tepi tu. Dah buka dah. Buka dah. Cuba tarik je plastik tu. Tarik ke depan. Ada yang nak tolong ke? Tak apa, relax je. Nak bukunya. Dia kena buka skru kat bawah ni ya. Dan kot. Oh manual dia ada. Ha. 4, 5. Oh dia cabut je tu je. Tak apa lah. Okey ke, Bi? Okey. Tak apa. Boleh. Ha. Okey hampir berjaya dah.
dia sebenarnya untuk ATX Mini ni dia combinekan filter. Kalau kita tengok pada ATX Sky, dia asingkan filter tu, maksudnya ada pre-filter, ada HEPA filter dengan ada apa nama ni, dengan ada carbon filter. Dia dekat atas ni ada satu butang kena tekan punya. Okey. Dah boleh dah. Okey. So inilah yang Mbak Im cakap tadi tu, yang combine HEPA filter, carbon filter dengan itulah yang tiga tu. Memang yang ni tak perlu buka ke Mbak Im kan? Tak perlu. Dia memang satu set macam tu. Okey, kemana? So kalau kita tengok ATX Mini ni, dia punya saiz lagi kecil berbanding dengan ATX Sky. So dia adalah junior kepada ataupun baby kepada ATX Sky lah. So memang sangat sesuai untuk sesiapa yang ada nak letak dekat bilik, memang sangat sesuai lah. Dan senang dibawa, dia portable, dia kecil dan dia tak berat sangat macam ATX Sky lah. Okay, so filter pun kalau kita nak servis, kita tukar filter satu filter tu je lah. Okay, so tahniah kepada Dr. Sophie datang perkongsian demo tadi. Okay. So nak tunjuk tadi dia ATX Mini ni, Atmosphere ni kita ada, dia ada apps dia lah, Atmosphere Connect lah. So saya pun buka lah, macam saja nak buka-buka sebab dah nak tunjuk demo hari ni kan. Okay, so bila buka dia ada satu ni, dia boleh tunjuk kita punya location, dia punya air quality kat kita punya kawasan lah. Okay, saya buka, dia tunjuklah outdoor air quality ni. So bila tengok ni memang teruk lah, dia kata low lah, dia punya 65. So dia kata ada fine particulate matter, semua memang tak bagus lah sebenarnya. So bila saya tengok kawasan rumah saya sendiri pun memang agak berdebu lah. So memang boleh percaya lah sebenarnya. Okay, so nanti akan datang kot, nanti saya akan datang, kita tunjuk balik apa jadi lepas kita dah start Atmosphere Sky nanti. Okay, itu sahaja Pak Im. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Safi. So tu salah satu USP lah, unique selling proposition yang ada dalam ATS. Ada Connect punya apps, yang mana Connect punya apps ni memang sangat hebat. Dia boleh detect kualiti udara dekat luar rumah kita. So memang setakat ni kita cari pun macam mana kita nak, memang setakat ni kita pun saya pun tak pernah jumpa ada apps yang boleh detect tahap pencemaran dekat luar rumah. So apa namanya, dengan adanya ATS kan diorang buat supaya satelit dapat detect, maksudnya dekat luar rumah kita ni tahap kualiti udara okey ke tak, kalau merah ke kuning ke ataupun hijau. Kalau hijau tu kalau kita nak keluar rumah tak payah pakai mask pun tak apa. Kalau merah tu memang wajib pakai mask lah. Macam tu, walaupun kita nak bawa kereta seseorang macam tu. So tu salah satu tips untuk menjaga kesihatan kita. Okey, seterusnya ada siapa-siapa yang nak tanya soalan lagi? Mungkin boleh tanya dekat chat ataupun sebagainya. Okey. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita bagi lebih kurang 1 ataupun 2 minit kepada speaker kita untuk buat penggulungan sikit. Okay, so terima kasih Dr. Pak Im, terima kasih Dr. Sophie atas unboxing tadi. So boleh nampak lah macam mana benda ni adalah satu produk yang compact, ya, yang mana dia tapi fungsinya besar, fungsinya sangat penting lah dalam kehidupan kita. Dan dia ada 3 varian tadi, 3 jenis, kita panggil apa, penapis atau perawat udara. Kita boleh pilih lah antara satu, nak 3 pun boleh, lagi bagus. Sebab saya alhamdulillah ada 3 lah. Maknanya kita pakai yang Atmosphere Sky, kita bagi pada ibu kita yang Atmosphere Mini, bagi yang kecil lah. Okay. Kemudian yang Atmosphere Drive pun kita ada dalam kereta kita. Jadi kita harap dengan usaha kita, ikhtiar kita untuk merawat udara sekeliling kita, kita harapkan di samping kita ikhtiar
ikut SOP doa, kita harap kita dijauhkanlah daripada jangkitan virus, bakteria, kemudian bahan-bahan cemar yang berada dalam udara yang merisikokan kesihatan kita, yang boleh menjadi penyebab kepada kanser, masalah pernafasan, kanser bahagian pernafasan. Maka dengan ikhtiar tersebut, dengan doa tersebut, insya-Allah kita akan dikurniakan kesihatan oleh Allah SWT. Ya, jadi itulah harapan kita semua untuk sihat. Supaya dengan sihat tersebut kita dapat menjalankan tugas kita sebagai khalifah Allah SWT, sebagai hamba Allah SWT, dan terus beribadat kepada Allah SWT. Jadi itulah yang harapan kita semualah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah untuk sekadar itu daripada saya, dan saya serah kembalilah kepada Ustaz Ibrahim untuk meneruskan majlis. Okay, terima kasih kepada Mr. Salman dan Dr. Sofiuddin di atas perkongsian yang sangat hebat pada malam ni. InsyaAllah untuk maklumat sikit berkenaan dengan ETS dengan ETS mini, untuk bulan ni kita ada promotion, ada flash, ada promotion EPP, Easy Payment Plan. Maksudnya siapa-siapa yang berminat, contohnya memang dah kebetulan lama dah cari penapis saudara, so ada promosi ni memang sangat baguslah untuk Grab. Untuk invest kepada family. So dia punya, kalau kita tengok harga tadi, lebihkan 6 lebih tu ada diskaun, akan dapat diskaun serta kita boleh bagi kepada 4 bulan. So bulan pertama, lepas settle bulan pertama, kita akan dapat barang terus lah, easy payment plan. So kita akan dapat barang terus ATS ni, dan bulan kedua, ketiga, keempat tu sama bayar macam biasa je. So lebih kurang harga tu kita bagi dengan 4. So ni adalah bulan terakhir promosi, iaitu bulan 11 ni. Sesiapa yang ataupun kawan-kawan ataupun nak bagi hadiah dekat mak, nak berpakat adik-beradik dan sebagainya tu, so memang sangat sesuai untuk grade promosi yang ada lah, insya-Allah. So terima kasih kepada semua speaker dan semua partisipan ataupun peserta pada malam ni yang dapat luangkan masa bersama kita. Kita harap dapat manfaat yang sangat bagus lah pada malam ni. Dapat manfaat kita tambah ilmu untuk kesihatan kita. Maksudnya lepas ni at least kita dah ada guidance dan kita ada ilmu untuk membeli sesuatu yang besar sebenarnya, untuk kita punya diri sendiri dan untuk family kita. So memang sangat bagus kalau kita nak bagi hadiah dekat mak atau ayah kita, especially musim COVID dan dah jadi endemik ni. Benda ni wujud lagi, tapi bila dah jadi endemik ni kadang kita terlepas pandang. Kita pun SOP pun kemungkinan dah tak rasa nak jaga sangat strictly macam hari tu. Jadi benda macam ni yang insya-Allah yang salah satu ikhtiar yang dapat bantu kita untuk ada kualiti udara yang lagi bagus lah. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kalau nanti kalau ada apa-apa boleh rujuk kepada siapa yang bawa anda ke sini untuk tanya dan sebagainya. Okey, so kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita tangguh majlis kita dengan tasbihah pada suratul Asr. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih pada tak apa, pergi kemas tapi pengalaman. Sebab hamba Ayah pula nak buka. jumpa ke button dia tu. Jumpa ke button mana? dia. Dekat mana? Sebab hamba pakai ETSK, jadi kita tak biasa ingat dengan dia ada tepi tu ada button di tepi tu. Oh, ada. Ada juga.
Uh, nanti boleh scan Fi. Ni tak tahu lagi nak kena scan kod di semua tu. Ada. Tahu mana benda tu? Ada dia bagi tahu tu ke? Ya keluar sini, ya keluar notification so scan. Ya. Dekat Apps Connect tu ke? Dekat connect. Dekat e-learning dia ada satu slide untuk after sale punya service untuk TSK ni. Kejap Amber share dia punya slide. Kemah tu Bi, apa belajar Bi? Dekat pula. Apa, relax. After sale. Nanti boleh rujuk slide ni. Dia kemah slide ni. Ya. Ambil share kat group lah. Share. Bila pergi Syalam ni? Jadi kita sambung Bi. Lihat je. Okey. Saya pun tak masuk lagi. Sementara tunggu Sepu. Dia pun saya tak nak. Nak tengok boleh PDF. explore. Terima kasih.